المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, untuk sekian kalinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmatnya, nikmatnya dan kesempatan untuk kita meneruskan kehidupan. Dan alhamdulillah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya setiap hari kita memulakan kehidupan ini dengan kita melaksanakan perintah yang wajib, iaitu fardu subuh, apatah lagi kalau dapat sentiasa berjamaah. Mudah-mudahan dengan itu sepanjang hidup kita akan dimudahkan oleh Allah dan diberkati. InsyaAllah hari ini kita akan sambung balik bacaan kita dalam kitab Bimbingan Mukmin, kitab karangan Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala. Kita akan bicara tentang keutamaan berdoa. Semua orang perlu berdoa kerana kita ni diurus dan ditakbir oleh Allah sepenuhnya. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah sendiri yang minta supaya kita berdoa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li. Subhanallah azim. Apabila hamba-hambaku bertanya engkau tentang zatku, maka katakanlah wahai Muhammad, aku ini amat hampir sentiasa memperkenankan permohonan orang-orang yang bermohon ketika bermohon kepadaku. Oleh kerana itu hendaklah mereka berkenan memohon kepadaku. Allah sentiasa menunggu permintaan hambanya, maka kita banyakkanlah berdoa. Memang pun adab Islam semua berdoa kan. Sebelum masuk dalam bilik air pun berdoa, lepas dalam bilik air berdoa, keluar rumah berdoa, pakai baju berdoa, tengok cermin berdoa, makan berdoa, lepas makan berdoa, masuk kenderaan berdoa, pandu kenderaan berdoa. Subhanallah, sampai nak tidur pun berdoa, kerana kita memang mohon kepada Allah dan Allah sedang menunggu permohonan-permohonan hamba-Nya. Apabila hamba-Nya bermohon, Allah kata falyastajibu li, maka hendak aku nak perkenankan permohonan-permohonannya itu. Lagi Allah Subhanahu wa taala firman lagi, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendahkan diri dan suara perlahan. Sesungguhnya Dia, iaitu Allah, sentiasa suka, tiada suka kepada orang yang melanggar batas. Ketika mohon pada Allah, kita kena sedar diri bahawa kita ni hamba-Nya. Apa yang kita dapat adalah kurniaan ni. Kadang-kadang, dan semua sekali, apa yang kita minta ke, kita minta pun, apa yang kita guna, semuanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala-galanya, walaupun satu zarah pun, semuanya hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bagi, tapi kita ni minta juga. Jadi mintalah dengan rasa minta yang belum kita dapat. Sebenarnya kadang-kadang kan kita ni minta tak dapat, tapi apa yang kita tak minta dapat. Begitulah. Kata Allah lagi, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhan kamu telah berfirman, mohonlah kepadaku, nescaya aku akan perkenankan permohonanmu. Allah janji. Minta minta yang baik-baik lah. Minta yang baik-baik. Mintalah, insya-Allah akan bagi. Cuma berkenan sampai atau diperkenankan atau tidak, itu berhak kepada Allah sahaja. Allah yang berhak nak perkenan atau tidak, sebab Allah yang mempunyai alam ini. Jangan pula kita kenapa tak berdoa, kenapa tak ada minta, tak pernah berkenan ni. Itu hak Allah. Hak Allah nak bagi ke tidak, kita minta saja. Macam kita buat satu permohonan, lulus atau tidak, itu hak kepada yang mempunyai permohonan tadilah. Kita mohon nak masuk ke sesuatu, nak masuk ke IPT, nak masuk kepada jabatan-jabatan, mohon kan.
mohon saja. Cukup syarat dapat. Maknanya hak kepada empunya organisasi itu untuk menerima atau tidak. Itu bagi simple, mudahlah, simple contoh. Allah lagilah, semuanya hak Allah. Kita minta saja. Dan seperti mana yang pernah kita dengar bahawa satu riwayat bahawa ada orang itu berdoa tak pernah diperkenankan. Sampai di akhirat nanti orang ini tiba-tiba dapat buku amalan dan dapat nikmat yang sangat luar biasa. Masuk syurga, dia kata, ya Allah, ya, kenapa dapat banyak amal ini, banyak ganjaran ni, masuk syurga pula lah. Dia kata, ini adalah daripada doamu. Doa tak dapat pun kat dunia, katanya. Doa-doa ni tak pernah pun diperkenankan. Tidak, doa itu dibagikan ganjarannya sehingga kan dikumpul-kumpul menjadi amal kebaikan kamu yang menyebabkan kamu masuk syurga. Dia kata, ya Allah, izinkan aku nak hidup semula ke dunia. Kenapa? Sebab aku nak berdoa, tapi saya nak mohon, ya Allah, doa itu jangan diperkenan, supaya diperkenankan di akhirat nanti. Hebat tak doa tu? Kita kita lah termasuk yang bercakap ni. Kalau berdoa tu nak dapat. Itulah kita berdoa, serahlah kepada Allah seterusnya. Jangan terus kecewa dengan doa yang tidak diperkenankan, sebab Allah pasti akan mendengar. Dan bagi orang beriman, berkenan itu dapat nikmat di dunia, tak berkenan dapat pahala di akhirat. Bukan tak berkenan, tak ditunaikan, itu akan dapat pahala di akhirat. Sebab doa itu ibadah. Doa ibadah. Banyakkan doa, insya-Allah. Firman Allah Ta'ala lagi, qul ud'ullaha awin ar-rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah, berdoalah kepada kamu, kepada Tuhan, kepada Allah, atau berdoalah kepada Ar-Rahman, Tuhan yang pengasih, dengan nama yang mana pun kamu berdoa, kerana bagi Allah nama-nama yang terbaik. Surah Al-Isra. Doa ni sebutlah nama Allah. Kalau tuan-tuan rajin buat cari buku berdoa dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna ada 99. Ar-Rahman sampai ke hujung itu, kita boleh berdoa dengan nama Ar-Rahman, 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 Ar-Rahman. Sebutlah nama dia. Al-Fattah, Al-Fattah. Ustaz, Dr. Pesarah saya dulu, Ustaz Zawi Yusuf, Mak Zawi Yusuf, bekas pesarah UIA, sekarang ni dia dah ada bisnes sendiri. Dalam radio Aikim, setingkat saya, ada setahun tu radio kuliah dia setiap waktu subuh, ada setiap pagi, tentang berdoa dengan Al-Asmaul Husna. Satu persatu dihuraikan tentang kita berdoa dengan sebut nama Allah. Kalau rasa contohnya kita banyak rasa macam kurang, dapat pintu tertutup, macam pintu rezeki macam kecil ya, ilmu macam lambat dapat, dia kata berdoalah dengan ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, buka. Kita rasa kekurangan, ya Jabbar, ya Jabbar. Hari ni Ustaz Khairul Ustaz Muhammad Al-Amin, dalam pesara pesara apa ya, kat IKIM, pesara apa? Saya ada program tu. Pesan apa Azhar. Setiap hari apa saya ingat pukul 10 pagi dia akan keluarkan tentang bagaimana nak mengatasi masalah keluarga dengan nama-nama Asmaul Husna. Dan nama cantik huraian dia. Ya, tuan-tuan. Jadi nama-nama Allah ini sebenarnya sebagai salah satu daripada alat untuk kita berdoa. Ar-Razzaq, kurang rezeki, ya Razzaq, Ar-Razzaq, Ar-Razzaq, ada 100 kali, ada 103 kali. Pandangan ulama boleh kita amalkan, tak ada masalah. Okey. Kata Rasulullah, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu intinya segala ibadah. Jangan lupa berdoa lepas kita ibadah. Lepas sembahyang kita kena doa, mohon Allah perkenankan doa ibadah kita. Jangan terus bangun saja. Lepas zakat berdoa, biasalah kan. Lepas kita berdoa zakat, biasanya amil akan berdoa, kita angkat tangan dia kan, kita angkat tangannya, sama juga. Kata Rasulullah lagi, sallallahu ta'ala min fadlihi fa innahu ta'ala yuhibbu an yus'ala wa afdalul ibadatin intizarul faraj. Mohonlah kepada Allah Ta'ala dari kelebihan-kelebihannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala suka jika ia dimohoni, dan sebaik-baik ibadat itu menunggukan kelapangan. Rasulullah kata kita sebutlah nama Allah tu banyak-banyak, sebab Allah suka nak diminta.
Bukan macam manusia minta sekali seronok, 2 kali boleh tahan, 3 kali dah muasam muka, kali keempat tak ada orang lain juga, saya minta je. Itu manusia. Allah lagi banyak kita minta, lagi dia suka. Lalu, kalau siapa yang tak minta, itu seolah digambarkan sebagai hamba yang takabur, sombong. Sedangkan betul lah sombong sebab tak minta. Sedangkan kita ini hidup di atas ihsan Allah. Ihsan Allah, hidup kita, sehat kita, semuanya kurniaan Allah, percuma, tanpa bayaran. Lepas tu Allah suruh minta lagi, Allahu Rabbi. Itulah hebatnya ya Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala ini, Allah kita ni, yang mana dia ini mempunyai segala-gala. Mintalah, jangan sombong. Ini tak minta apa-apa, pandai tak apa, saya ni boleh buat, saya ni boleh buat. Bagi orang beriman, boleh buat itu pun dengan izin Allah. Ada setengah orang yang orientalis ni, ini dengan usahaku sendiri. Bayangkan. Jadi buat PhD ke apa ke, dia rasa dia hebat, maka dia tak sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orientalis. Semuanya itu menjauh daripada ajaran agama. Jadi bagi orang beriman, kita kena minta apa pun. Dan apabila berjaya pada sesuatu pekerjaan kita, ingatlah itu kurniaan Allah. Sebab Allah boleh tarik balik. Secanggih-canggih tuan-tuan, secanggih-canggih kereta Formula 1, yang canggih tu engineernya bukan seorang. Berapa banyak kru dia? Dia punya starting engineering lain, engineernya lain, brake engineer lain, tayar engineer lain, dia punya aerodinamik, dia punya bentuk pun engineer lain, semua lain-lain, steering engineer lain, elektronik semua lain. Tetapi pernah tak kita tengok Ferrari itu tidak berjalan di atas track? Pusing warm up pun, saya suka juga tengok kadang-kadang kan, bosan kat rumah tengoklah Cardiff Live, tengok pusing warm up, boleh masuk dalam kotak permulaan balik, merah, hijau, tak jalan. Berapa kali? Siapa yang sedangkan tadi pada permulaan tadi semua elok. Itulah dia tuan-tuan. Dulu juga kita ingat ketika Presiden Amerika yang keberapa tu, George W. Bush, apabila dia buat sidang media untuk bercerita tentang keadaan di Palestin, untuk dia kalau tak silap saya, ialah tujuannya untuk nak mengatakan yang tak elok kepada Palestin. Tak boleh bercakap. Seminit lebih dalam rakaman itu, dia tak boleh keluarkan satu perkataan pun. Tak boleh satu perkataan pun. Akhirnya dia keluar ke belakang, ialah kita White House tu, dia ke belakang. Tak jadi media. Inilah kita tuan-tuan. Jangan sombong. Grain ever given. Kapal kontena ever given. Berapa hari tersangkut? Bayangkan kontena sebesar itu kalah dengan air, anginnya. Tersadar itu situ. 1.6 bilion sehari kerugian seluruh perdagangan dunia. Allah sebut sikit je. Sikitnya. Sebab itu tuan-tuan, mungkinlah dia tak berdoa kot, sebabnya dia punya kapten dia bukan orang Islam. Kita kena berdoa lah kan. Subhanallazi sakhalana haza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah yang memperjalankan. Maha suci Allah yang memperjalankan kenderaan ini. Kita, walaupun kita yang drive, kita yang bawa kereta, tak kira lah jenis apa, yang memperjalankan itu adalah Allah, dengan izin Allah. Kalau Allah kata tengah drive, sangkut satu gear, macam-macam boleh berlaku. Berapa kali kita nampak kan dalam jalan, tengok tak macam mana tahu yang baru ni Myvi melompat satu longkang besar. Macam mana logik tak logiknya. Semua ini ialah, itulah kita kena berdoa pada Allah SWT. Tuan-tuan, pernah tak kita rasa masuk bilik air tak boleh nak keluar? Sakit perut tuan-tuan. Ya, betul. Sakit perut, masuk bilik tak nak keluar. Allah Rabbi punya padahal siapa yang mengizinkan tu? Allah alam. Tuan-tuan, kita tahu dah bahawa itulah izin Allah. Sebab itu lepas keluar, jangan lupa alhamdulillahillazi azhaba 'anil adza wa 'afani. Segala puji Allah yang telah menghilangkan penyakit dan mengafiatkan aku. Jangan seronok, lega. Tak. Itu nikmat dah. Sebab itu kita kena selalu berdoa pada Allah. Sebut kelebihan Allah tu sebenarnya. Allah beri kelebihan, kita dapat. Bayangkanlah kalau itu punya tempat laluan najis kita tertutup, subhanallah. Siapa yang tutup? Kita bukan tutup, bukan ada kita letak situ. Kan?
Allah alam tuan-tuan. Jadi kita masuk adab-adab dan tertib berdoa ditulis Imam Al-Ghazali, ya, di Imam Al-Ghazali. Kita bacakan sahaja. Yang pertama, sebaik-baiknya iaitu memilih waktu-waktu yang mulia untuk memanjatkan doa ke Allah Subhanahu wa taala. Cari waktu yang mustajab. Contoh kat sini sebutkan apa dia? Waktu wukuf di hari Arafah. Orang yang duduk kat Arafah, doalah. Kita kat sini carilah hari Arafah tu. Yang kedua, atau pada bulan Ramadan, sepanjang bulan Ramadan doa banyak-banyak. Kita akan berpuasa insya-Allah pada 13 hari bulan. Maknanya 12 hari bulan, hari Isnin malam tu kita dah sembahyang tarawih. Kalau genaplah matahari 30 Syaban, mana dah tahu tiba-tiba matahari bulan nampak kan. Berpuasalah hari Isnin. Mana logik ustaz? Tak mustahil benda tu. Tak mustahil benda tu sebab Allah yang atur alam ni. Ya, walaupun ahli falak dah atur cantik-cantik dah, tengok memang hari itu matahari dan bulan itu istimak ada begitu-begitulah, darjah ada sebagainya. Dia kata akan puasa bulan hari Selasa, tetapi kalau Allah kata nak berlaku pada hari Isnin, wallahu alam. Jadi bulan Ramadan nanti jangan lepaskan peluang untuk sepenuhnya kita, tak kira siang malam, sepanjang bulan Ramadan. Okay. Dan pada hari Jumaat, sepanjang hari Jumaat dah lepas dah semalam, ya kira ya. Dan pada masa dalam seminggu, dan pada waktu tengah malam 1/3 malam, 1/3 malam, tuan-tuan kira lah, malam tu bermula pukul 7.30 sampai pukul 5.30 tadi, pukul 6 tadi kan, pukul 6. Maknanya kalau 1/3 malam, pukul 3 ke bawah. 3 ke bawah, 3, 4, 5, 6 tu. Okay. Kemudian apa lagi? Antara lain ketika lepas sembahyang. Lepas sembahyang jangan terus bangun, doa. Ketika selepas membaca Al-Quran. Lagi, ketika dalam sujud. Kalau sembahyang jamaah jangan lama-lama. Tertinggal makmum, tertinggal imam nanti. Kalau jadi makmum sampai imam dah salam baru dia nak bangun, batal sembahyang. Sebabnya batal jamaah, bukan sembahyang, batal jamaah ni sebab dia telah tertinggal dengan imam. Kalau sembahyang seorang-seorang, terpulanglah. Tak berapa lama kita nak sujud tu. Doa banyak-banyak kat situ. Tapi doa itu tidak boleh pakai bahasa Melayu, kena bahasa Arab. Habis tak boleh sujud itu dalam hati kan berdoa. Boleh ke? Allah dengar. Lintasan hati kita pun Allah dengar. Apatah lagi kalau kita berdoa dengan mulut lagi lah, Allah dengar kan. Baik. Seterusnya bila ketika hujan turun. Hujan turun tu doa. Kalau ribut mintalah lindung, kalau cantik tak turun. Sebab hujan turun bersamanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lagi apa dia? Ketika tetamu datang rumah, kan bawa rahmat. Bawalah rahmat tetamu sekali. Minta didoakan. Bawa rahmat. Tapi jangan layan tetamu dengan sebaiknya. Tapi 3 hari je lah jadi tamu, 4 hari tak boleh lah. Okay, Allah. Itu sebahagian daripada waktu-waktu kita nak minta doa. Okay. Antara itulah waktu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ya, bil asharihum muyastaghfirun. Pada waktu tengah-tengah malam mereka memohon keampunan. Bil ashar, waktu sahur tu. Baik, yang kedua, hendaklah mencari ketika dan keadaan yang baik seperti masa berkecamuk di barisan-barisan hadapan pada peperangan untuk meninggalkan syariat Allah. Mana ketika perang kita tak perang, kita duduk depan sekali, itu minta doa. Itu suatu yang sangat baik untuk berdoa. Dan pada masa turunnya hujan, lebat tadi sebutkan dah, dan pada masa mendirikan sembahyang fardu dan sesudahnya, dan masa antara azan dan iqamat. Tuan-tuan, azan dan iqamat, Allah lepas azan doa, sambung lagi doa tu. Innaka hamidum majid, innallaha la tukhliful mi'ad, sambung lagi doa apa dia? Sebab maksud itu makbul doa. Tapi yalah tu kita kena datang awal lah tu. Tak awal dengan azan tu dengar tu datang. Jadi itu peluang-peluang tuan-tuan. Peluang yang Allah beri kepada kita untuk kita. Dan ketika bersujud dah sebut tadi, pendek katanya dikira mulianya suatu waktu itu kembali kepada kemuliaan keadaannya. Misalnya waktu tengah malam, waktu malam tu mulia. Waktu bangun malam itu suatu dituntut oleh syariat. Boleh usaha seupaya mungkin untuk kita bangun malam. Jadi lepas ni kita akan masuk bulan Ramadan, sudah pasti kita akan bangun sahur. Sudah
sudah pastilah. Biasanya nak terpasti ada orang tak bangun sahur, tapi rugilah tak bangun sahur. Jadi kebiasaannya orang akan bangun sahur. Jangan makan saja atau minum saja. Latih untuk kita qiyamul lail. Kalau yang dah biasa, insya-Allah tak ada masalah. Tapi kalau yang belum, jadikanlah bulan Ramadan latihan untuk qiyamul lail. Setidak-tidaknya 2 rakaat. Kita dah sembahyang tarawih dah, insya-Allah 20 rakaat kat sini kat surau kita. Tak ada tazkirah sebabnya itu perkeliling ataupun garis panduan SOP PKPP Negeri Perak yang tidak ada tazkirah selepas daripada sembahyang tarawih. Tazkirah boleh dibuat solat subuh, lepas subuh boleh, sebelum iftar boleh. Malam tadi saya kuliah di Bidur, Masjid Baru Bidur punya cantik perancangan bulan Ramadan. Ya, kata kuliah subuh sepanjang hari. Memanglah pun tuan-tuan, semua malam tadi tengok semua pencin belaka 30 orang tengok semua pencin belaka. Kita tidak, semuanya jadi imam, semua nak kerja. Ya, ustaz imam 3-4 orang semua kerja kat sekolah, pukul 6.30 kena keluar rumah dah. Jadi pandai-pandai dah tuan-tuan, nak kuliah lah, tak ada masalah. Ustaz Izan ni, kalau ada yang Ustaz Tuan Haji Zizan pun boleh bagi kuliah, tak ada masalah. Bagi kan, itu ramai. Abang Zainal pun kita boleh pergi kuliah. Tak kira lah. Kalau tentang keselamatan, doa kalau tak baca tak ada apa. Doa kena baca. Doa kena baca lah. Setakat ada tak baca tak ada apa lah. Tuan-tuan, doa kena baca. Doa itu hantar tu untuk kita baca. Kalau kita baca, insya-Allah dapatlah. Kalau baca apa simpan je dalam tu tak ada apa lah. Okey. Seterusnya tadi waktu-waktu tengah malam tadi, okey, mulai. Kemudian ketika hati sedang suci dan ketika itu hati sedang dalam keadaan bersih, suci dan ikhlas serta terjauh daripada segala perkara yang meruncingkan. Maknanya tengah malam kan tenang ya. Jadi latih kita untuk qiyamul lail, untuk berdoa banyak. Begitu juga waktu wukuf di padang Arafah dan hari Jumaat. Ketika itu seluruh perhatian sedang berkumpul dan hati sedang tertolong-menolong pada mencapai kerahmatan yang menyeluruh dari Allah Azza wa Jalla. Ketika Arafah, semua orang hatinya tak ada lain dah, fokus kepada Allah sahaja. Di Arafah tu kumpul, tinggalkan darjat, tinggalkan harta, tinggalkan kesibukan dunia, semua tumpu kepada Allah. Maka doa itu secara satu ya, seolah-olah macam satu, berkumpul. Begitu juga dengan hari Jumaat. Hari Jumaat kita tinggalkan urusan jual beli, urusan dunia, tinggalkan sementara apa saja urusan yang kita buat pada hari itu, tinggal kita masuk rumah Allah, kita tumpu satu, iaitu sembahyang Jumaat dan khutbah Jumaat. Maka ketika itu jugalah doa kita dimakbul, satu keadaan yang baik untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga, hendaklah menghadap mukanya ke arah kiblat ketika memohonkan sesuatu doa, mengangkat kedua tangan hingga boleh terlihat bahagian ketiak. Kemudian selesai berdoa, ia pun mensapu kedua belah tangan ke muka. Rasulullah berdoa ketika perang Badar, angkat tinggi tangan dia sehinggakan serbannya jatuh ke bawah. Umar sedut, ya Rasulullah cukuplah, katanya. Dia punya rayuan dia, doa. Kita doa macam malas je. Bila malas doa macam mana ya? Sungguh-sungguhlah berdoa. Berkata Umar Khattab radhiyallahu anhu, seringkali Rasulullah SAW ketika mengangkat kedua belah tangannya waktu berdoa, tidak meleraikan melainkan sesudah disapukan dengan kedua belah tangannya ke wajahnya. Sapu ke muka. Okay, kita kata Sayyidina Umar Khattab. Ibnu Abbas pula berkata, biasanya bila Rasulullah SAW berdoa, dirapatkan kedua belah tangannya dan dijadikan bahagian daripada tapak tangan itu bersentuhan dan dengan wajahnya. Demikianlah cara tangan ketiga dalam berdoa, dan baginda tidak pula mengangkatnya memandangnya ke arah langit. So sapu tangan, tapak tangan ditemukan disapukan, mana sapu muka. Itu adalah sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Baik, yang ketiga, yang keempat, hendaklah merendahkan suara antara perlahan dan kuat. Siti Aisyah berkata dalam memberikan penerangan tentang maksud ayat berikut, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha, dan janganlah engkau mengangkat suaramu dalam sembahyang, dan jangan pula merendahkannya sangat. Dalam sembahyang jangan kuat sangat, nanti mengganggu orang sebelah. Baik, itu dalam kitab fiqh disebut yuwaswis. Datuk Nik Aziz, Tuan Guru Nik Aziz bersebutkan dalam kuliah dia, dia kata
haram yuwaswis, maknanya dia kata, maknanya jangan kuat sangat sampai mengganggu orang sebelah. Dengar tak dengar ni, mana dengar kita yang dengar. Baik, kata Aisyah, maksudnya ialah ketika membaca doa, Allah SWT telah muji ketika baca doa itu jangan kuat dalam sembahyang. Memanglah sembahyang itu sembahyang dalam sembahyang apa? Doa iftitah sembahyang. Rabbi ufilli pun doa. Banyak doa dalam sembahyang. Yang bacaan wajib ada 5 sahaja. Yang lain tu semua doa. Rukun sembahyang ada 5 kan, yang qauli. Takbiratul ihram, Allahu akbar, Fatihah, tahiyat akhir, selawat dan salam. Itu je 5. Yang lain tu doa belaka. Ya, doa belaka. Doa dan tasbih dalam sembahyang itu. Baik. Allah memuji Nabi Zakaria alaihissalam dengan firman-Nya, iznada rabbahu nidaan khafiyya, ketika ia menyeru Tuhannya dengan suara perlahan-lahan. Itu pelan-pelan dengan Allah. Allah kata lagi, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, serulah Tuhan kamu dengan merendahkan diri dan suara perlahan. Baik, itu yang keempat, rendahkan suara, jangan terlalu kuat. Okey. Kalau jadi imam kena kuatlah pakai mikrofon. Tak boleh pula pakai mikrofon, tu biasalah untuk semua. Untung kita kat Malaysia tuan-tuan, Imam Syafi'i mengatakan sunat kita berdoa bersama-sama ni bagus. Sebab apa? Tak semua orang pandai berdoa. Ada tempat tu tak boleh berdoa, doa masing-masing. Memang tuan-tuan. Doa masing-masing ni, kalau yang pandai berdoa tak apa, yang tak boleh berdoa. Dia macam satu, tak ada serinya. Saya nampak tak ada serinya. Saya pernah satu sembahyang tu tengok assalamualaikum, bangun, rasa sunyi je rasa kan, macam tak ada serinya. Jadi kita ni alhamdulillah, ulama tak ada salah pun kita sembahyang doa berjamaah. Apa salahnya doa bersama-sama? Bayangkan tuan-tuan, saya berdoa, imam berdoa, salah, belum tentu imam tu makbul, banyak dosa imam tu. Imam yang tadi itulah, imam lain tu tak adalah. Imam tadi, tuan-tuan berdoa, dalam kalangan kita ini, seorang tu yang Allah pandang satu doanya. Allah pandang dia dengan hati yang ikhlas, Allah pandang dia. Bayangkan tuan-tuan, Allah terima dia, maknanya makbul semua sekali. Allahu Rabbi. Sebab itu kita jangan pandang orang, dia ni alim ke tak alim tak. Belum tentu kita, orang yang pakai jubah serban ni Allah terima. Kadang-kadang orang pakai songkok. Baru ni yang meninggal dunia di mana? Sembahyang Isyak, umur 75 tahun. Tengah sembahyang Isyak tumbang, umur 75 tahun. Gambar dia bukan ustaz lah, bukan label ustaz lah, sebab dia tak pakai kopiah, dia pakai songkok. Tapi Allah ambil dia tengah sembahyang. Siapa dia ni? Kita pun tak tahu kan. Mungkin hatinya betul-betul ikhlas, Allah terima. Tuan-tuan, dia siapa dia? Bukan imam, bukan Bilal, bukan tu, orang biasa je. Tapi bila disiasat, dia tu adalah jamaah tegar, bersalat berjamaah tegar, maknanya setiap waktu ada sembahyang. Itu kadang-kadang itulah penyebab orang lain dapat doa. Macam kita sebutkan hadis yang lain, kita terima hujan. Jangan rasa kita ni dah baik Allah turunkan hujan. Tak, kemungkinan hujan itu turun disebabkan kerana binatang-binatang dan pokok-pokok. Maknanya kita kena, pengajaran ialah berdoa ramai-ramai, bersungguh-sungguhlah mengaminkan, sebab ketika mungkin dalam salah seorang kita ini yang diterima makbul doanya, dia pun hanya amin saja. Ya Allah, terima ya Allah. Saya tak faham tu yang diucap imam tu. Panjang benar imamnya baca kan, tak faham, tapi makbulkan ya Allah. Dengan hati ikhlas dia cakap macam tu, makbul semua sekali. Hebat. Itulah dia. Baik. Yang kelima, janganlah sampai ia memaksa-maksa diri dalam berdoa dengan bersajak-sajak. Ni berbunga-bunga bahasa. Sebaik-baiknya jangan sampai melampau-lampau doa maksur, iaitu doa maksud, doa yang disebutkan oleh Rasulullah. Banyak hadis tuan-tuan, ada buku doa dari Al-Quran dan hadis Nabi. Itulah doa yang paling baik. Doa dari Al-Quran dari Nabi, itulah doa yang paling baik, lengkap tuan-tuan. Kalau tak silap saya, dalam buku tu doa daripada Al-Quran saja ada 40. Dalam Al-Quran saja, itu buku tu lah. Mungkin ada lagi tertinggal, wallahu alam. Hadis Nabi lagilah banyak. Kan, lagilah banyak. Okey, doa. Jadi doa daripada, dia kata kat sini, bacalah doa. Kalau cantik, baca doa dari Rasulullah saja, insya-Allah tuan-tuan ya. Jadi Rasulullah dah ajar, dah mudah ya. Yang keenam, hendaklah ia berdoa dengan penuh perasaan rendah diri. Dengarkan tadi, ya Allah, jangan rasa diri tuan-tuan, memang tak layak sebenarnya kita nak minta. Banyak sangat benda kita buat salah.
kepada Allah kan. Tapi mintalah penuh rendah diri kita ni siapa, penuh khusyuk, penuh harapan. Satu, rendah diri, khusyuk sungguh-sungguh, yakin dengan Allah, penuh harapan. Maknanya kita tahu Allah ni maha pengabul doa, Allah maha kaya, dia boleh bagi apa-apa saja. Harap ya, Allah, yakinlah dengan Allah, Allah akan memberikan apa yang kita minta. Baik, kemudian yang ke apa ni, banyak pula sikit lagi. Ketujuh, hendaklah bersikap tetap dalam doanya dan meyakini bahawa doa itu akan dimakbulkan oleh Allah Ta'ala serta membenarkan harapannya itu. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, janganlah seorang kamu berkata ketika berdoa, ni hindarkan tuan-tuan ya, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku jika engkau menghendaki. Maknanya kita tak yakin dengan Allah. Ampunilah aku jika engkau menghendaki. Atau berkata, ya Allah, ya Tuhanku, rahmatilah aku jika engkau menghendaki. Malah hendaklah menguatkan keazaman dalam doanya itu, kerana Allah tiada pernah dipaksa atas pengabulan doa. Allah kita boleh paksa. Jika ni maknanya seolah kita paksa Allah. Pergi sekolah ya, pergi sekolah. Kalau tak jika tak ke sekolah, macam tu lah. Macam ada kita manusia dengan manusia macam tu lah. Tapi dengan Allah jangan ada, sebab Allah itu maha pemakbul doa, dan berhak Allah nak makbulkan dan tidak memakbulkan. Sebab hak Allah sahaja perkara-perkara kita minta itu, kita hanya minta saja. Maknanya yakinlah Allah akan bagi. Letakkan keyakinan sungguh-sungguh kepada Allah. Habis cerita. Kata Rasulullah, iza da'a ahadukum falyu'azzimi raghbata fa innallaha la yata'azamuhu syai'un. Bila seorang kamu berdoa, adalah ia memperbesarkan permohonannya, sebab tiada sesuatu pun yang dianggap besar ke Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah azza wa jalla la yastajibu du'aan min qalbi ghafil. Ni peringatan kita. Berdoalah kepada Allah sedang kamu penuh yakin akan dimakbulkan permintaan kamu itu, dan ketahuilah bahawasanya Allah azza wa jalla tidak akan memakbulkan doa orang yang lalai hatinya. Berdoa tapi tak yakin, berdoa tapi tak sungguh-sungguh, maka Allah tak makbulkan doa. Ya. Yang ke-8, sikit lagi, 2 lagi. Hendaklah ia bersungguh-sungguh dan jangan berputus asa dalam doanya. Terusan doa. 2 kali berdoa, tak mahu, tak nak doa lah. Tuan-tuan, doalah sepanjang masa. Doa yang sama pun tak ada masalah. Doa yang sama pun tak ada masalah sepanjang masa. Dan sebaik-baik ulang-ulang sampai 3 kali. Kalau kita doa tu 3 kali. Dalam doa tu sekali baca 3 kali. Itu kalau apa kita seorang-seorang tu boleh diulang. Lepas tu kita banyak doa ni 3 kali. Dan jangan sampai merasa terlalu lambat menerima pengabulan. Jangan luarkan sikap tu. Kenapa Allah tak makbulkan lagi? Kenapa Allah tak makbulkan lagi ni? Jangan. Mungkin ada hikmah dia tersendiri. Sebab kan tadi tak makbul doa, Allah tak bagi kat dunia sebenarnya, tapi akan makbulkan di akhirat nanti. Apa dia? Ganjaran dan nikmat. Kita minta sesuatu, contohnya kan anak kaya. Tuan-tuan, kaya kat dunia setakat mana je? Kaya kat dunia setakat mana je? Kalau jutawan-jutawan pun, walaupun buat pelamin 500,000 500,000 tu pelamin kat dunia, bunga tu 2 hari je. Pelamin kat akhirat disebutkan dalam surah Al-Waqi'ah dan surah dan semua, pelamin kat akhirat sepanjang masa. Jadi kalau dah besok nak kahwin, Allah nak kahwin jadi kaya, kenapa? Nak kahwin buat pelamin. Dia mampu tak apa, kita tak payah fikirlah. Ya, baik, yang ke-9, hendaklah ia mulakan doanya dengan sebutan nama Allah, puji Allah. Ya, mulakan dengan sepuji Allah. Ya, puji Allah dulu. Sebab tu dah sunat kita mulakan doa dengan alhamdulillah. Itu yang pertama. Jangan terus berdoa, bukan tak boleh, tapi tak beradab. Maka adab berdoa mulakan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi alhamdulillah pun tak kisahlah. Kemudian diikuti dengan selawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tak kisahlah selawat apa pun, banyak selawat yang ada. Bacalah selawat, barulah kita minta. Barulah kita minta doa apa yang kita nak. Dalam bahasa Melayu boleh, bahasa Jawa boleh, Banjar boleh, segala bahasa pun boleh. Bahasa Melayu, Inggeris pun boleh. Tak ada masalah. Kalau tuan-tuan pandai bahasa Inggeris, bahasa Melayu tak pandai lah nak berdoa, bahasa Inggeris pandai, pandai lah, tak ada masalah. Berdoalah dalam bahasa Melayu apa yang kita faham. Orang Jawa, saya dengan tuan jalan orang Jawa kan, dia Jawa lah, tak ada masalah. Okay. Baik, lepas tu, lepas doa dah habis dah, tutup balik dengan selawat.
tutup balik dengan wassalam. Wassallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wasallim walhamdulillahi rabbil. Tutup balik selawat, dan di hujungnya tutup balik juga dengan pujian kepada Allah. Mula puji Allah, diikuti selawat, berdoa, tutup selawat dan puji Allah. Okey. Dan yang terakhir hari ini, mengerjakan adab kebatinan. Apa dia? Dan itulah punca pemakbulan dalam semua doa, iaitu apa? Adab kebatinan apa ni? Ni, hati kita ni. Ni, roh kita ni kena juga dikerjakan juga, diproses juga. Apa dia? Taubat. Bersihkan hati kita, roh kita, diri kita dengan segala dosa. Dosa itulah yang penyebab mungkin makbul doa lambat atau tertangguh. Pada doa ada dosa tu. Botol air, betul. Air kaca ini, tuan-tuan, bersih. Kaca itu bersih, air bersih. Tiba-tiba ada kotoran, agak-agak orang nak minum tak? Masuklah satu binatang ke, satu tai apa, najis ke, orang tak minum dah. Jadi bersihkan dulu diri dengan dosa-dosa, maka insya-Allah doa akan dimakbulkan. Dan dia kata kat sini, bertaubat dan menghentikan segala macam penganiayaan serta menuju Allah Azza wa Jalla dengan sepenuh hati dan perasaan. Dan demikian itu adalah sebab yang paling hampir kepada termakbul segala permintaan. Orang yang bersih daripada dosa mudah untuk dimakbulkan doa. Maka akhir sekali dalam itu kita kena minta sentiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah, taubat daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang. Mudah-mudahan dengan itu Allah akan makbulkan doa-doa kita. Ada 10 tadi adab-adab berdoa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Mudah-mudahan sebagai panduan kepada kita semua, mengingatkan kita semua supaya kita terus beramal, supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan sambung pada kuliah akan datang, keutamaan selawat atas Nabi. Ini pun sama banyak. Keutamaan selawat pada Nabi. Perlu apa? Kenapa kita perlu berselawat? Apa faedah-faedah berselawat? Insya-Allah akan kita baca pada kuliah yang akan datang. Minta maaf di atas segala kekurangan, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku li qauli hadza fastaghfiru fa yafuzul mustaghfirin wa ya najatat taibin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zukkina minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa 'amalan maqbula ya muqallibal qulub sabbin qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Wassallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.